rendah, sekolah menengah sampai ke peringkat universiti, ini sepatutnya tidak hanya diajarkan pada peringkat kecil sahaja, berterusan sampai ke universiti. Ada berapa ramai di kalangan para penuntut ilmu pada zaman sekarang ni sampai ke peringkat universiti, sama ada peringkat degrinya, master dan PhD-nya, sebabkan kerana tidak ada sambungan adab ini menyebabkan mereka suka mencela yang mereka tidak ketahui dan suka melakukan telahan terhadap perkara yang mereka tidak pastikan. Dan ini semua adalah kerana apa? Kerana ketidaksambungan tersebut. Jadi perkara-perkara yang demikian ini perlu untuk diberi perhatian. Dan kita sistem pendidikan atas tujuan apa sebenarnya? Adakah untuk melahirkan umat yang memberikan manfaat kepada umat Nabi SAW, ataupun hanya melahirkan seorang yang akan menjadi hamba kepada sekte? Sistem tadi telah berubah daripada melahirkan seorang menjadi manusia kepada menjadi seorang yang hanya menumpukan kepada pekerjaan. Kenapa saya masuk ke dalam pengajian ini? Kerana untuk saya kerja begini. Kenapa saya masuk begini? Kerana saya nak bekerja begini. Saya masa di sekolah dulu, tak pernah saya dengar seorang pun di kalangan sebahagian daripada guru-guru kita, kecuali seorang guru saya, dua orang guru saya di kuliah Islam, yang bila saya masuk kelas bahasa Melayu, saya tak masuk kelas STAM. Di kuliah Islam saya masuk kelas bahasa Melayu, mula-mula sebab takut dengan bahasa Arab. Jadi bila masuk kelas bahasa Melayu, mula-mula kelas tu cikgu tu masuk, saya ingat sampai lah, cikgu tu tengok saya, dia kata, "Kamu kenapa duduk kelas ni? Kamu tak boleh duduk kelas ni. Kamu kena jadi ulama," dia kata. Walaupun dia jamakkan ulama tu kan, kamu kena jadi alim lah, kamu kena keluar. Dia pergi lapor dekat pihak sekolah pada waktu tersebut, pada PKM, dan PKM panggil saya pada hari tersebut untuk didaftarkan balik, hantar kepada PPD untuk saya pindah kelas daripada kelas tingkatan 6 di situ yang bahagian bahasa Melayu kepada kelas STAM. Dan saya kata ini semua mizan hasanat kepada dengan lidahnya ataupun dengan ucapan yang disebutkan tadi yang baik tadi, dengan satu kali ucapan yang baik tadi telah mengubah saya untuk pada waktu tersebut daripada kelas biasa pergi kepada kelas untuk saya sampai ke Al-Azhar Al-Syarif. Oleh semua sebab tu pendidikan ni nak ke mana? Dulu saya kalau kata cerita, cikgu akan suruh jadi ni Datuk Syed ada sini, untuk jadi pakar petroleum dulu. Kerana gaji 40,000 kata dia, kamu kena jadi itu. Sampai saya letak atas meja, ngaji dulu ni untuk jadi pakar hak yang bahagian petroleum punya, bak gaji boleh 40,000. Masa tu disebutkan macam tu, kamu kena jadi ahli begini. Tak ada seorang pun sebut kamu kena jadi orang yang nanti akan memberikan kebaikan kepada umat Nabi dengan menjadi alim. Contoh, sebab tu kalau di kerajaan Turki Uthmaniyah pada zaman dulu disebutkan, kata setiap sekolah Turki Uthmaniyah akan diletakkan di depan pintunya moto apa dia, dalam bahasa Turki lah, bila terjemah balik dia kata, "Here no fish will be forced to fly." Di sini tidak ada ikan yang diarahkan untuk terbang. And no bird will be forced to swim. Dan tidak ada burung yang dipaksa untuk berenang. Faham? Kamu jadi dengan apa yang kamu telah dijadikan. Qum haitsu aqamakallahu fik. Berdiri pada tempat yang kamu sepatutnya ada. Disebabkan kerana faqid, hilang nilai dan makna dalam hati para murid. Di mana tadi yang Dr. Syed Syahrizan bacakan tadi statistik yang menyebutkan 51% pelajar tidak mau ambil peperiksaan adalah kerana apa? Kerana ingin jadi orang yang influencer dan seumpama dengannya. Hanya sebab apa kenapa jadi macam tu? Kerana mereka melihat kepada apa yang didapatkan oleh influencer dengan mudah. Tapi mereka tak nampaklah kesusahan mereka tu waktu mereka nak kena buat konten tu. Mereka nampak kata mereka ni boleh jadi kaya. Dan ini semua adalah melarikan kepada tujuan asal bagi seorang tadi mendapatkan ilmu, bukan hanya semata-mata kerana kewangan, bukan semata-mata kerana duit, tapi untuk menjadi warasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuang kejahilan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, memasukkan kebaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni pertama diulang dan disebutkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum. Al-Imam Zarnuji menyebutkan pada permulaan perbahasan beliau tentang masalah tujuan waktu ketika pengajian yang dilihat sudah lari daripada tujuannya. Dan ini kalaulah ditekankan, disebutkan dari masa ke semasa kepada para murid daripada peringkat rendah, peringkat menengah sampai ada peringkat universiti, saya yakin tidak akan ada skema dalam umat Nabi SAW. Tidak akan ada orang ni, tidak ada tu
orang panggil mustaba'an. Amrun mustahil, mustahil dengan makna mustaba'an, yang jauh daripada adatnya. Susahlah nak kata, sebab memang ada iblis dan ada juga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kata ianya akan mengurangkan populasi tersebut. Kenapa berlaku macam tu? Kerana tidak ada sambungan tadi. Moga-moga Allah taala memberikan kebaikan kepada kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puas hati dengarnya, ya. Jadi lepas ni saya pun bertambah insaf. Tak nak lagi lah mengaji online. Selagi boleh datang. Ya, insaf sungguh. Cerita sampai ada yang nak bunuh diri. Itu sangat menarik dan sangat, saya rasa ini pertama sekali saya jadi moderator forum yang terpanjang sekali, paling lama sekali. Banyak soalan sebenarnya, tapi saya sendiri pun rasa macam dah lelah juga. Apatah lagi panel kita ni mungkin masih bersemangat. Cuma kita nak kekalkan momentum kita. Kita tunggu, masih lagi menunggu dan mengekang kerinduan kita terhadap Sayyidina Al-Habib Umar yang masih dalam perjalanan, insya-Allah. Jadi saya minta kita regangkan sikit otot-otot kita dengan mendengar kasidah daripada munsyid kita, insya-Allah. Tadi saya minta 1, kali ini saya minta 10 pula. Ya, selama sikit sementara tunggu kita. Sebelum kita akan beri kepada Al-Habib Ali dengan Syekh Nazrul untuk membuat sikit kesimpulan dalam masa 1 minit atau 20 minit, insya-Allah. وأجمل الكلام ترى وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. sama-sama. Qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمر الله جميل وجميل 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 سيدنا النبي وجميل
ولا ظل له بل كان نورا الله الله فنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله فنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر الله جميل وجميل سيدنا النبي وجميل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود يا
حبيبي وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا زاكي الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا بدر التمام طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهاني يا معدن الجود وأنادي يا تهاني يا معدن الجود اصرف الأعراض عني أضناني الغرام اصرف الأعراض عني أضناني الغرام فيك قد أحصنت ظني يا سامي العهود فيك قد أحصنت ظني يا سامي العهود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah محمد يا
jannah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukana tertewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Salamun salamun كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. الله 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 حبيبي رسول الله. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم مرامي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. الله 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 حبيبي رسول الله. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas
saling kuat menggenggam, rukanah tertiwas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. اللهم صل عليه وعلى آله. InsyaAllah tuan-tuan dan puan sekalian diharapkan bertenang untuk makluman semua yang rasmi. Habib Omar dalam on the way, laju macam Formula 1. Jadi boleh sabar sementara ya. Jadi sementara itu ayo sama-sama kita saksikan video daripada surau MMU, dan kepada siapa tuan-tuan dan puan sekalian yang ingin infak atau menderma, boleh menderma juga ke surau MMU. Kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sekarang berada di Surau Al-Hidayah MMU, yang mana surau ini telah pun dilaksanakan Jumaat bermula Disember 2024 yang lalu. Okay. Jadi masjid ini adalah sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini. Dan bila dah dilaksanakan solat Jumaat di surau ini, keadaannya agak penuh lah. Sehingga jemaah sampai keluar. Saya dah berada di luar Surau Al-Hidayah. Okey, daripada luar saya dah keluar, dan inilah tempat yang kita akan extendkan, kita akan perluaskan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, okey, kawasan yang di bawah kanopi ini sebab untuk sementara saja untuk solat Jumaat. Biasa setiap kali solat Jumaat kita akan penuh ke belakang. Dan inilah perluasan tempat yang akan kita extendkan nanti. Seluas lebih kurang 400 meter persegi. Semua struktur-strukturnya akan ditarik ke belakang ke letak yang baru dengan binaan besi, atap dan sebagainya, dengan kemudahan-kemudahan yang lain lah. Jadi saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang kepada infak, sumbangan pembinaan atau perluasan Surau Al-Hidayah, Surau Jumaat Al-Hidayah di MMU. Semoga sumbangan tuan-tuan dan puan-puan walaupun sedikit, RM1, RM2, RM5, RM10 akan dinilai sebagai timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti, dan sebagai sedekah jariah yang berpanjangan. Walaupun kita dah mati, insya-Allah pahala kita tidak akan mati, insya-Allah. Untuk sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sila scan QR yang disertakan, dan setiap sumbangan boleh mendapat pelepasan cukai dan boleh email detail kepada pihak Yayasan Universiti Multimedia ataupun YAM. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, nampaknya insya-Allah tenang-tenang semuanya. Apa-apa isyarat pun insya-Allah daripada saya sebagai selaku pengacara majlis sabar, insya-Allah. Kita teruskan untuk penutupan daripada Dr. Syed Sarizan bersama dengan Habib Ali. Silakan ahli panel, silakan. Baik, alhamdulillah kita sudah mendengar lantunan kasidah-kasidah yang memuji Nabi SAW. Seolah-olah kita dengar munsyid kita melantunkan kasidah dan disahut oleh para hadirin sekalian. Seolah-olah kita dapat baca dan kita dapat hayati kerinduan kita kepada baginda Nabi SAW. Di samping itu juga kerinduan kita kepada Sayyidina Habib Omar yang insya-Allah akan datang, akan sampai sebentar lagi. Dan sebelum sambil kita menanti kehadiran Sayyidina Habib Omar, jadi eloknya sesuatu perkara ada mula dan ada akhirnya, ada kepala dan ada ekornya. Begitulah forum kita pada malam ini, ada permulaan dan ada pengakhirannya. Jadi saya minta setiap ahli panel kita, Sayyidil Habib Ali dan Syekh Nazrul, untuk membuat sedikit penggulungan dalam seminit 2 minit tentang tajuk kita berkaitan pada hari ini, insya-Allah. Fala tafaddal Habib, insya-Allah. Penggulungan dalam ringkas dan padat.
Sebagai kesimpulan daripada apa yang kita dengar sebentar tadi berkenaan dengan bagaimana memanfaatkan media sosial untuk hal yang membawa kebaikan, teringat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang adalah yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Gunakan tangan kita untuk menulis di media sosial hal-hal yang bermanfaat. Elakkan daripada menulis hal-hal yang boleh menimbulkan kerunsingan atau pergaduhan. Yang kedua, berusahalah untuk menunjukkan yang indah-indah dan menutup kekurangan dan aib orang lain. Man satara musliman satarahullah. Siapa menutup aib dan kekurangan seseorang, ia akan ditutup aibnya oleh Allah. Jangan mudah memviralkan, menyebarkan hal-hal yang boleh mengaibkan walaupun orang itu bersalah. Tapi kalau kesalahannya tidak boleh diaibkan di hadapan publik, maka janganlah mengaibkan kepadanya. Mungkin dan yang terakhir adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Satu dan ketiga hadis, yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqan nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, walaupun bersendirian di rumah tak ada orang menggunakan handphone. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu walaupun semua orang tidak melihat. Dan ikutilah perbuatan salah kamu dengan perbuatan baik untuk menghapus yang salah, dan berinteraksilah dengan seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan jazak. Dipersilakan Syekh Nazrul untuk membuat penggulungan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda baiknya Islam seseorang tersebut adalah ketika dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Seorang alim melihat rumah seseorang tadi besar, pintu rumahnya berubah, lalu ditanya, bilakah pintu tadi diubah? Maka beliau berpuasa selama 1 tahun untuk mengkafarahkan soalan yang ditanya tadi kerana tidak perlu. Apa sibuk kamu dengan urusan orang? Rumahnya nak tambah 2 tingkat, rumahnya nak tukar pintu tingkat, ikut suka dia. Ketika seorang tidak meninggalkan perkara yang begini, maka menyebabkan kita akan sentiasa tidak tenang. Kita akan menyebabkan banyak masuk ke dalam urusan maruah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan menimbulkan fitnah dan seumpama dengannya. Para aulia menjadi wali Allah Subhanahu wa taala kerana meninggalkan adat manusia biasa. Maka Allah mengurniakan kepada mereka amrun qariqul lil adah, kerana mencari adat. Adat manusia biasa ialah kasratul kalam, kasratul ta'am, kasratul niyam, wa kasratul anam. Membanyakkan makan, membanyakkan cakap dengan perkara yang tidak berfaedah, membanyakkan bercampur dengan manusia, dan membanyakkan tidur. Maka disebabkan kerana mereka meninggalkan banyak makan, qillatul ta'am wa qillatul kalam wa qillatul anam wa qillatul manam, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka amrun qariqul lil adah, perkara mencari adat, sehingga mereka mendapatkan anugerah demi anugerah. Maka hendaklah kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk tidak segera untuk memberikan sebarang komentar dan memberikan sebarang telahan kepada apa sahaja bentuk dalam media sosial dan seumpama dengannya. Berusaha untuk menahan diri daripada bercakap perkara yang bukan urusannya kita. Moga-moga kita akan tergolong di kalangan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi terima kasih dan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah, dan terima kasih kepada kedua ahli panel kita yang dihormati kerana sudi berkongsi ilmu dan pengalaman yang sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita hayati. Jadi insya-Allah
sebelum saya mengakhiri penutupan forum pada malam ini, izinkan saya menyampaikan sepatah ataupun serangkap dua pantun insya-Allah. Media sosial luas terbentang, tempat berkongsi ilmu dan bicara. Guna adab dalam berjuang agar dakwah kita berjiwa mesra. Ilmu disebar di alam maya, ramai mengikuti tanpa sempadan. Biar berbeza cara dan gaya, asal akhlak tetap jadi pedoman. Klik dan share bukan sebarang, tulisan kita bisa berbekas. Berdakwah perlu hati yang tenang, dengan hikmah bukan keras. Macam tak best ya. Maafkan saya tuan-tuan, bukan salah saya, ChatGPT. Dia yang buat. Kalau saya buat mesti sedap macam ya. Jadi itulah tamatnya rangkapan pantun yang saya bacakan tadi itu, maka berakhirlah forum kita pada hari ini. Jadi kesempatan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak penganjur, pada kedua panel kita Al-Habib dan Al-Syekh, dan begitu juga hadirin hadirat yang sedia menunggu, yang sedia menanti walaupun dalam keadaan yang masih penat dan sudah mula mengantuk, tetapi kerinduan kita untuk mendengar mutiara-mutiara kata daripada Al-Habib Umar menyegarkan kita sentiasa dan menjadikan kita individu yang sangat bersabar insya-Allah. Jadi setakat itu saja. Mohon maaf daripada saya kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diusulkan pada moderator ahli panelis untuk turun berehat di bawah kerana insya-Allah anytime soon Habib Omar akan sampai dalam bila masa sahaja lagi dan kita akan bersedia insya-Allah. Dipersilakan pada moderator dan pada panelis untuk turun bersama-sama dengan seluruh tetamu di bawah. InsyaAllah kita siap saja. Alhamdulillah semua sudah sabar-sabar lagi, dah akan bertenang dan juga sama-sama kita raikan Habib Omar sebentar saja lagi insya-Allah. Saya menunggu isyarat anytime soon insya-Allah. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
يا شمس الكمال بك يا داعي الجمال جل من سواك حقا دائما للخير ساق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Alhamdulillah. Salawat semuanya. Alhamdulillah. Bertenang-tenang tuan-tuan, boleh duduk tenang-tenang insya-Allah majlis. Alhamdulillah, syukur ketibaan Al-Alamah Al-Da'iyah Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz. Kita mohon untuk semua berduduk tenang-tenang. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Kita akan mulakan majlis sekarang ya. Okey, mohon boleh berduduk masing-masing. Boleh duduk sila. Alhamdulillah. Sila tuan-tuan, boleh duduk sekarang, tenang-tenang, insya-Allah. Semua akan dapat ya, semua akan dapat mendengar bersama-sama insya-Allah. Ahlan wa sahlan Al-Habib Al-Alamah Al-Jadiyah Al-Murabbi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz bersama kita di Convention Dakwah Digital. Seterusnya, yang berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dan isteri Datuk Seri Ruziah binti Muhammad Tahir, yang teramat mulia Tunku Syed Razman Ibn Al-Marhum, Tunku Syed Idrus Al-Qadri, Tunku Besar Tampin. Okey. Kita tanpa buang masa lagi, ayo sama-sama kita menjemput Al-Habib Umar untuk naik ke atas pentas sekarang juga. Dipersilakan Al-Habib Umar untuk naik ke atas pentas sekarang. Alhamdulillah. Seterusnya yang berhormat Datuk Seri Diraja Datuk Zabri Abdul Qadir, Menteri Pendidikan Tinggi, yang berbahagia Datuk Johari bin Anwar, Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Selangor, merangkap Timbalan Setiausaha Kerajaan Pembangunan Negeri Selangor, yang berusaha Encik Khadir Elias, Ketua Pegawai Modal Insan Telekom Malaysia, mewakili yang berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazliham Muhammad Suud, Presiden dan CEO Multimedia University MMU, yang berusaha Encik Norehan bin Ahmad Kasman, Wakil Rasmi yang dipertua Majlis Perbandaran Sepang, yang berbahagia Asisten Komisioner Polis ACP Nur Hizam bin Bahaman, Ketua Polis Daerah Sepang, General Tan Sri Muhammad Nizam bin Haji Jaafar, Panglima Angkatan Tentera Malaysia, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para habaib, para alim ulama, para dermawan, para penaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. أيها الحضور الكرام، ها نحن نصل إلى ذروة هذه الليلة المباركة، إلى اللحظة التي طال انتظارها، المحاضرة الرئيسية التي سيلقيها العلامة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ العالم الجليل والداعية المربي. سيتناول في حديثه موضوعا بعنوان دور وأخلاقية الدعاة المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. فلنفتح قلوبنا قبل آذاننا ونهيئ أرواحنا لتتلقى درر الحكمة. وبكل فخر واحترام يدعو المجلس العلامة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ليلقي كلماته يرافقه الفضيل الحبيب علي زين العابدين الحامد بكل توقير واحترام. InsyaAllah, ayo sama-sama kita dengarkan carahan perdana kemuncak kita pada malam ini. Ayo sama-sama kita dengarkan Saidil Habib Umar bersama dengan Habib Ali Zain Al-Abidin dengan penuh hormat dan penuh takzim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الحمد لله وجمعكم الله على الخيرات. Segala puji bagi Allah yang telah menghimpunkan kamu semua dalam kebaikan-kebaikan. وبعد فإن حركة الإنسان في هذه الحياة محكومة بما يستقر في باله وضميره من المقاصد والأهداف والمرادات. Ketahuilah bahwasanya setiap apa kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka ia lahir daripada apa yang tersembunyi di dalam hatinya, daripada keinginan dan juga kehendak. وعلى ضوء ذلك يأتي كيفية استخدامه لأعضائه وما يتفرع من جميع الأجهزة والإمكانيات والوسائل الموجودة في الحياة. Dengan apa yang ada di dalam hati dan jiwanya daripada keinginan akan terlahir cara menggunakan kepada anggota tubuh badannya dan juga apa-apa yang boleh digunakan olehnya. ولنا في هذا المجال خطاب مع عقلاء بني الإنسان عقلاء البشر على ظهر الأرض بحيث يضعون في أذهانهم وأفكارهم المصالح العامة لعباد الله والمحافظة على القيم والأمور الواضحة الجلية. Bagi kami ada risalah dan juga message untuk disampaikan kepada orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki peranan untuk menggunakan akal mereka dan peranan mereka untuk menggunakan apa yang ada pada mereka memberi manfaat kepada ramai daripada manusia. ومهما تم الإنصاف في ذلك فلن نجد شيئا يتفق العقلاء على أنه نافع ومفيد في الحياة إلا وأصله في الشريعة الغراء. Dengan dasar itu tidak mungkin ada satu kesepakatan untuk sampai kepada kesimpulan bahwasanya manfaat yang boleh untuk diberikan kepada ramai manusia daripada kalangan orang-orang berakal dan juga yang lainnya, melainkan akan didapati kebaikan itu dalam syariat yang mulia ini. ولنا خطاب مع المؤمنين بالله تبارك وتعالى وكتبه ورسله واليوم الآخر. Dan bagi kami ada kitab-kitab dan wahyu-wahyu serta arahan-arahan yang mengajak kepada kita beriman kepada Allah dan hari akhirat yang menjadi ukuran kepada amal perbuatan kita untuk dipetik buahnya nanti. فهؤلاء لا غبار على مقاصدهم وعلى رغباتهم لأنها محكومة بنورانية الوحي المنزل. Mereka yang menggunakan akal fikirannya untuk hal kebaikan-kebaikan, pastinya ia memberi manfaat dan ia adalah perkara yang benar karena ia bersumberkan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah. فمع مراعاة المصالح العامة للمنطقة وللدولة وللناس كذلك تأتي عندهم مهمة أن يسترضوا إلههم ويستعدوا للقائه من خلال ما يتحركون به ويسعون به في هذه الحياة. Di samping dalam usahanya untuk memberi manfaat baik kepada dirinya, kepada daerahnya, kepada negaranya, kepada apapun yang ia terikat dan terkait dengannya, yang paling utama sekali yang perlu untuk diraih adalah untuk meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang akan didapat olehnya nanti di akhirat. هذه الخطوط العريضة والمجال الإجمالي لانطلاقنا في تسخير قدراتنا وطاقاتنا للمقاصد. Ini adalah garis panduan besar yang boleh menjadi landasan untuk kita bertolak daripada landasan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan dan objektif-objektif yang umum dan juga memberi manfaat. أما الفرعيات وبعض التفصيلات فما كان من جانب الذين لا يؤمنون بالله والدار الآخرة فميزاننا معهم أن ما وافق الشرع فهو عندنا مقبول وما خالف صريح الشرع فهو مرفوض على الإطلاق. Adapun detail dan juga cawangannya adalah apa-apa yang boleh dimanfaatkan oleh kita walaupun ditemukan oleh orang-orang yang tidak beriman, selagi ia memberi manfaat kepada kita bertepatan dengan syariat, maka kita boleh untuk menggunakan dan juga mengambilnya. Tetapi bila ia bertentangan dengan syariat, maka kita wajib untuk menolaknya. وأما
الاختلافات إذن الفرعية والأمور التفصيلية بين المؤمنين فما وسعه أصل الشرع المصون ولم يصطدم مع نص صريح فلا إشكال في مثل ذلك وما لا يقبله الشرع بحال أيضا فهو الذي لا يقبل قطعا. Adapun detail perbezaan yang ada di antara orang-orang yang beriman, bila perbezaan itu masih tidak melepasi batasan kaedah syariat yang umum, maka dalam hal ini kita boleh untuk saling memahami dan menerima perbezaan. Tetapi bila perbezaan itu bertentangan dengan nas-nas yang jelas dalam syariat, maka kita pun juga mesti untuk menolaknya. ولنا الأسوة في من جعلهم الله لنا قدوة ولقد مرت أيام على خليل الله إبراهيم كان وحده المؤمن على ظهر الأرض ومن في الأرض كفار فقام بأمر الله تبارك وتعالى حتى نسبت إليه الملة وجعل أبو الأنبياء. Bagi kami ada pengajaran yang perlu untuk diambil oleh kita semua dalam hal ini, yaitu yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Hidup di satu zaman hanya beliau saja seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakat yang ada di sekelilingnya masa itu adalah golongan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, namun beliau tetap berjaya mempertahankan agama Allah. خاطب بالحجة والعقل في توضيح ما بعثه الله به. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan dan menerangkan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya. ولم يقصر في ذلك ولم يستعمل أسلوب السب أو الشتم أو الإثارة في غير موضعها. Mengambil perintah Allah itu untuk dilaksanakan dengan cara yang sangat baik, jauh daripada mencaci, daripada mencela, daripada mengaibkan. وقال لقومه ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. Beliau mengatakan seperti diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, aku tidak merasa risau untuk engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bila itu berlaku kepada kamu, melainkan bila Allah itu berkehendak kamu berbuat demikian. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billahi ma lam yunzil bihi alaikum sultana. Bagaimana aku akan takut dengan apa yang kamu bagaimana aku akan takut dengan apa yang kamu sekutukan, sementara kamu tidak takut dengan Allah yang kamu telah sekutukan dengan selainnya. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Siapa seharusnya yang lebih merasa aman daripada kedua-duanya kalau kamu adalah orang yang mengetahui. Wa qala afa ta'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, adakah kamu menyembah kepada berhala yang kamu buat sendiri? وبعث نبينا والفساد مستشر في الأرض شرقها وغربها. Baginda Rasulullah ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau hidup di satu zaman yang ketika itu ramai masyarakat yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. فساد الفكر وفساد الاعتقاد وفساد المعاملة والأخلاق وفساد المجتمعات إلى غير ذلك. Kerosakan yang berlaku pada ketika itu merangkumi kerosakan akidah, merangkumi kerosakan budaya, merangkumi kerosakan dalam harta, merangkumi kerosakan dalam berhidup bermasyarakat. وحمل الأمانة وأداها على خير وجوهها. Beliau tetap teguh membawa amanah ini dan menyampaikan seperti diperintah oleh Allah. ونقول إن كل ما يتجدد من الوسائل في عالم حياة الناس إنما يكون فرعا عن هذا الإنسان الذي هو المسؤول. Dan kita mengatakan bahwasanya apa yang boleh dimanfaatkan oleh seseorang daripada sarana-sarana untuk dipergunakan olehnya, maka ia kembali kepada tanggung jawab orang itu pada cara penggunaannya. يقول جل جلاله في مسؤولية هذا الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang manusia itu yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Allah berfirman, sesungguhnya pendengaran dan juga penglihatan dan juga serta hati masing-masing akan disoal oleh Allah bagi mereka yang menggunakannya. ولا نجد أي وسيلة يمكن أن تتخذ أو تخترع في التأثير على الغير إلا وهي نتيجة السمع والبصر والفؤاد. Dan kita tidak melihat apa-apa yang boleh berkesan kepada orang lain atas perbuatannya, melainkan ia kembali kepada pendengaran, penglihatan dan juga apa yang ada di dalam hati. فلا ينبغي أن يسبق إلى استخدامها واستعمالها الفاسقون على ظهر الأرض ومن يريد نشر الفساد على ظهر الأرض ويجب على العقلاء وعلى المؤمنين بوجه أخص أن يسبقوا إلى إحكام قبضتهم على هذه الوسائل واستخدامها فيما يتفق مع المقاصد والأغراض. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang fasik untuk menggunakan media ini untuk menyebarkan kerosakan, untuk menyebarkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral dan juga akhlak, melainkan kita sebagai orang-orang beriman yang mesti lebih mendahului kepada mereka untuk memanfaatkan media ini, menyebarkan kebaikan-kebaikan untuk dimanfaatkan. وعند قيامهم باستخدام هذه الوسائل تحكمهم أخلاق كريمة بحكم العقل وحده وبأقوى منه بحكم العقل مع الشرع المصون. هذه الأخلاق تمكنهم من التعامل مع ما يطرح وما ينشر ومع الأشخاص والهيئات والأفراد والشعوب والدول بحكمة إلهية ربانية لا تميل إلى الإثارات ولا السباب ولا الشتائم ولا تقصر في بيان الحق بضوابطه. Di dalam menggunakan media ini, yang akan menghukum atau yang akan membimbing seseorang dalam menggunakan media ini adalah akal fikirannya, yang selalu akal fikiran itu akan memihak dan menerangkan perkara-perkara yang baik dan memberi manfaat. Di samping itu ditambahkan lagi, bila akal itu terbimbing dengan wahyu, maka ia akan lebih sempurna dan juga akan lebih bersih pada cara menggunakan media sosial untuk membawa manfaat kepada orang ramai dan tidak melakukan perbuatan yang boleh membawa kerosakan bagi orang ramai. ونجد القرآن بين لنا مرادات وأغراض ومقاصد المفسدين على ظهر الأرض. Dan kita mendapati Al-Quranul Karim menerangkan tentang golongan orang-orang yang sesat dan menyebarkan kesesatan di atas muka bumi. يقول ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن إيمانكم. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, sungguh menginginkan golongan ahlul kitab untuk menjadikan orang-orang beriman ini berpaling daripada iman. ويقول يريدون أن تضلوا. Mereka menginginkan agar supaya kamu wahai orang-orang beriman sesat. ويقول جل جلاله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Mereka menginginkan kamu menjadi kufur sehingga kamu dengan mereka sama. وقال ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Dan mereka yang mengikuti syahwat hawa nafsu menginginkan kamu juga sesat dan berpaling daripada kebenaran. ود كثير من الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. Ahlul kitab menginginkan kamu keluar daripada agama kamu setelah kamu mendapatkan hidayah semata-mata mereka karena hasad dengki kepada kamu. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. Kalau kamu berada dalam keadaan kemenangan, mereka berada dalam keadaan susah hati. Kalau kamu berada dalam keadaan kekalahan dan musibah, mereka justru senang hati. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu akan mentertawakan kepada kamu wahai orang-orang beriman untuk mengolok-olok. وإذا مروا بهم يتغامزون. Kalau mereka orang beriman lalu di hadapan orang-orang yang jahat ini, mereka saling main mata untuk merendahkan orang beriman. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفكهين في قراءة. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka menceritakan dan mengolok-olok mengejek kepada kamu. يستهزئون بالمؤمنين.
Mereka merendahkan dan mengejek kepada orang-orang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا Mereka telah menipu kepada Allah dan orang-orang beriman. وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Sesungguhnya mereka hanya menipu kepada diri mereka sendiri sementara mereka tidak menyadari. وهكذا بين لنا القرآن أغراض هؤلاء المفسدين على ظهر الأرض ومن حكمة الله أنهم يوجدون في الأزمان اختبارا للخلق. Demikian ayat-ayat tadi yang menjelaskan tentang hasrat dan keinginan orang-orang yang ingin melakukan kerosakan di atas muka bumi ini diceritakan oleh Allah dengan hikmah yang Allah mahu kita memahami akan hikmah tersebut. فنقول وجب على العقلاء أن يحددوا ويوضحوا مقاصدهم في الحياة وما يؤثرون به على من حواليهم. Kami mengatakan wajib bagi mereka orang-orang yang memiliki peranan, yang memiliki profesi tertentu untuk menggunakan skill dan kemahiran serta ilmu yang ada pada mereka agar supaya memberi manfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. وقد ضبط الله للمؤمنين إراداتهم فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana orang-orang beriman satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang baik dan saling memberi manfaat. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan saling memberi manfaat satu dengan yang lain, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, juga mendirikan salat. Dan mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. فلا يكونون في تبعية أنفسهم ولا أهوائهم فضلا عن تبع أنفس غيرهم وأهوى غيرهم كما يشترى كثير من الناس لأهوية الغير. Orang-orang yang beriman ini dilarang hatta mengikut kepada keinginan dan hawa nafsunya sendiri, apatah lagi mengikut kepada hawa nafsu dan keinginan orang lain, itu dilarang. وقال تعالى في بيان الحقيقة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Allah berfirman dalam Al-Quran, demi Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu melainkan menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim ke atas permasalahan yang mereka hadapi. وقال صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو أن يصبحون في حركتهم في الحياة وانطلاقهم في مختلف المساعي. Nabi bersabda setiap manusia itu mempunyai aktiviti dan kegiatan untuk mendatangkan keperluan bagi mereka setiap hari. قال فبائع نفسه. Ada di antara mereka yang menjual dirinya. الكل من المنطلقين في الحياة يبيع نفسه ولكن هذا البيع إما مؤدي إلى الهلاك وإما مؤدي إلى عتق النفس ورفعتها فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. Dalam hadis dinyatakan setiap manusia setiap hari mempunyai kegiatan dan aktiviti yang dia akan dipertanggungjawabkan akan aktivitinya. Dia seakan-akan menjual dirinya. Emma dia menjual dirinya kepada kebinasaan atau ia membebaskan dirinya daripada terbelenggu kepada hawa nafsu untuk taat kepada Allah. فمن باع نفسه لهواها وشهواتها فهو موبقها ومهلكها في ميزان القرآن. Orang yang hanya memenuhi keinginan daripada hawa nafsunya sahaja, maka dia telah mencelakakan dirinya. وقد خاب من دساها. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh orang itu akan binasa dan rugi kalau mengotori jiwanya. ومن باب أولى من يبيع نفسه لهوى غيره بأي مقابل أو بأي إغراء أو تحت أي تهديد. Apatah lagi kalau dia justru menjual dirinya untuk memenuhi keinginan orang lain dengan cara apapun juga, dengan cara ancaman ataupun dengan cara rangsangan. فهؤلاء لا شك أن كل منهم موبق النفس أي مهلكها. Tidak dinafikan yang disebutkan tadi adalah golongan orang-orang yang membinasakan dirinya sendiri. لكن من يغدو فيبيع نفسه لله الذي خلق العليم بكل شيء الحكيم القدير فهو الذي يعتق نفسه.
Adapun orang yang dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang selamat, dia adalah membebaskan dirinya daripada terbelenggu dengan syahwat dan hawa nafsunya. فتعتق في الدنيا من غلبة الهوى المردي والشهوات المساقطة وتعتق في الآخرة من العذاب والنار. Dia dibebaskan dirinya di dunia daripada keinginan hawa nafsu yang hina, dia juga akan selamat nanti di akhirat daripada adab api neraka. أحمد الله على اجتماعكم وتلاقيكم وقد تأخر الوقت عليكم وأسأل الرحمن أن يجعل الكل منا ممن يتسبب في عتق النفس لا في إهلاكها. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan kalian semua yang berada di sini, dan saya bersyukur atas pertemuan tersebut, dan waktu pun sudah lewat, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kita semua digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang membebaskan dirinya daripada terbelenggu kepada hawa nafsu di dunia dan juga di akhirat. ونشكر نائب رئيس الوزراء على حضوره وتآخره إلى مثل هذا الوقت وفي هذا أيضا بيع للنفس لله. Secara khusus mengucapkan ucapan terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri yang sekian lama duduk menunggu kehadiran dan selesainya majlis ini, dan ini usaha atau ini amalan bahagian daripada usaha untuk membebaskan diri daripada terbelenggu kepada hawa nafsu untuk mendapat keselamatan. وكذلك الأخ رئيس الولاية والمنطقة. Dan ucapan terima kasih juga kepada Tengku Razman, Tengku Besar Tampin yang hadir di tempat ini juga. كل ذلك مما نرجو أن يكون في بذل النفس لأجل الله تبارك وتعالى ومراعاة مصالح العباد من حيث ميزان الرحمن وشريعته. Semua yang ada pada hari ini adalah bahagian daripada usaha untuk memberi manfaat kepada umat manusia dengan neraca syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang memberi manfaat kepada semua manusia. وشكر الله لكل القائمين والمساهمين والخادمين في هذا المجال وتقبل منهم بفضله. Dan ucapan terima kasih kepada penganjur majlis pada malam hari ini dan semua yang berkhidmat dan semua yang berusaha berdukung lumus untuk menjayakan program malam hari ini. وحفظ الله تبارك وتعالى رئيس الوزراء والسلاطين البلد وأولي الأمر ومن يعينهم على الخير والهدى وعم البلدة بصلاح ظاهر وباطن. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan dan keberkatan kepada Perdana Menteri kita dan semua yang membantu kepada beliau dan juga kepada raja-raja Melayu yang ada di negara ini, dan mudah-mudahan mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada negara ini. Wa barakallahu li jami'il hadirin hudurahum wa narju an yakuna kullun minhum miftahan lil khairi maghlaqan lisyarr. Dan semoga Allah memberkati kepada semua yang hadir di majlis pada malam hari ini, dan harapan kami kepada Allah moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah kunci kebaikan bagi orang lain dan pintu yang menutup keburukan daripada orang lain. وها نحن اجتمعنا ونتائج الاجتماع صنفان، نتائج أولى ونتائج كبرى. أما النتائج الأولى فما يطلع الله عليه من قلوبنا وما يحصل لنا من سعي في الحياة الدنيا. Dan kita di penghujung ini dalam pertemuan ini ada dua hal penting yang perlu untuk kita perhatikan. Ada yang pertama adalah pertemuan kita pada malam hari ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah apa yang ada di dalam kita punya hati dan apa yang akan kita lakukan di luar sana setelah kita selesai daripada majlis ini. Wa amma an-nata'ij al-kubra fal jazaa'u wal mathubah yawm al-wuquf baina yaday Allah wal jam' yawm al-jam' al-akbar. Itu yang pertama. Adapun yang kedua adalah apa yang akan diraih dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat daripada pahala-pahala dan juga anugerah-anugerah yang besar di hari kiamat nanti. Ja'alana Allahu minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr innahu akramul akramin. Semoga Allah menjadikan kita semua dalam golongan orang-orang yang beriman, beramal saleh, ingat mengingatkan dalam kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran. Allah Maha berkuasa untuk memberikan itu. وجهتنا إليه أن يصلح البلاد والعباد والأمة أجمعين وأن يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا وأن يجعلنا من الذين صدقوا معه
وأقبلوا بالكلية عليها. اللهم أصلح البلاد والعباد وادفع الضر والفساد وحول الأحوال إلى خير حال. اللهم صن أهل هذه البلدة من آفات إبليس عدوك وعدوهم وتلبيسه وتدليسه وشرور الأنفس الأمارة وشرور الدنيا الغرارة وشرور الأهواء، واجعل هوانا وإياهم تبعا لما جاء به حبيبك الهادي إلى قويم الطريق والسواء. اللهم وتولنا في السر وتولنا في النجوى، وأصلح شؤون المسلمين في المشارق والمغارب برحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. InsyaAllah sama-sama kita untuk penyampaian cenderamata kepada seluruh tetamu-tamu kehormat kita yang akan disampaikan sendiri oleh Al-Habib Omar kepada seluruh VIP kita. Kita mulakan terlebih dahulu untuk penyampaian cenderamata. Dijemput ke atas pentas Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Dipersilakan. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam. Dia jawab. Cukup. Cukup. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Khadir Alias, Ketua Pegawai Modal Insan Telekom Malaysia, mewakili Yang Berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Telekom Malaysia. Ketua Wakilnya, silakan. Seterusnya majlis menjemput Yang Berusaha Profesor Dr. Mazliham Muhammad Suud, Presiden dan CEO Multimedia University MMU. Seterusnya dijemput Yang Berusaha Encik Norehan bin Ahmad Kasman, Wakil Rasmi Yang di-Ketua Majlis Perbandaran Sepang MPS. Seterusnya dijemput Wakil pada Profesor Dato' Wira Dr. Haji Azizan bin Osman, Pengurusi Eksekutif Richworks Group of Companies, selaku salah seorang penaja beriman dan dermawan. Seterusnya dijemput Datuk Seri Muhammad Fairuz Muhammad Jekyll, CEO Jekyll dan Wakil Jekyll. Dipersilakan Datuk. Seterusnya jemput untuk ahli panel dan moderator sebentar tadi. Kita jemput moderator Al-Fadhil Ustaz Dr. Syed Syahrizan bin Agil ke atas pentas.
Seterusnya dijemput Al-Fadhil Syekh Nazrul Nasir Al-Azhari, Mudir Zawiyah An-Nasiriyah. Dan seterusnya, tak lain tak bukan iaitu cermata kepada Habib Ali Zainal Abidin sendiri. Tidak ada panel. Sekarang hadiah cermata kepada khususnya majlis menjemput Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi untuk menyampaikan cenderamata penghargaan kepada Al-Alamah Al-Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad Salim bin Hafiz. يتشرف المجلس بدعوة الحبيب عبد الله بن عبد القادر الحبشي لتقديم جائزة تقديرية إلى العلامة سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Majlis kita Alhamdulillah berakhir sudah. Pada semua hadirin hadirat, para habaib, para alim ulama, peserta dan pengunjung dan juga semua yang berada di Convention Dakwah Digital 2025, terima kasih banyak diucapkan kepada anda semua yang berada bersama-sama dengan kami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Diminta kepada para hadirin agar kekal tenang, diminta untuk tidak menyerbu Habib Umar. Sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaihi. Harap bertenang, bertenang. Kita bagi ruang, bertenang. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Abrazallahu al-mushafa' sahib al-qadri al-murafa' famala an-nur an-nawahi amma kull al-kawn ajma'. Ya Nabi salam alayka, ya Rasul salam alayka, ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. Nukisat asnamu syirkin wa bina syirki tasadda wa dana waqtul
السلام عليك